Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Azlan bin Maulud, nombor metrik 284148. Saya akan menerangkan tentang pengenalan kesihatan awam. Pengenalan sebagai analisis secara eksklusif mengenai keperluan kesihatan penduduk mati, promosi penyembuhan, pencegahan penyakit dan penyediaan kematian perkhidmatan penjagaan premium. Pengarah penting dalam penyediaan perkhidmatan akut. Pengurusan kesihatan awam mesti prihatin dengan pengurusan semua sumber yang disediakan dari dana awam yang bertujuan untuk meningkatkan kesihatan penduduk termasuk perawatan akut. Kekuatannya terletak pada tradisi berkembar dalam pengurusan perkhidmatan kesihatan dan kesihatan awam. Kerajaan secara amnya memberi masalah kesihatan sebagai keutamaan rendah dan paling tidak hanya memberi perhatian kepada mereka bahawa mereka bersedia melabur sebanyak yang diperlukan untuk mengelakkan publiciti buruk. Kesihatan awam adalah sains dan seni mencegah penyakit, memanjangkan usia dan mempromosikan kesihatan melalui usaha dan yang teratur merupakan pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kumasani bin Samsudin bernombor metrik 28470 akan membentangkan bidang tugas kesihatan awam dalam meningkatkan kesihatan negara, pengembangan pengurusan kesihatan awam. Didefinisikan sebagai mobilisasi dan pengelolaan sumber daya masyarakat termasuk sumber khusus sektor perkhidmatan kesihatan mati untuk meningkatkan penyembuhan penduduk melalui apa sahaja kaedah yang paling sesuai. Objektif peningkatan kesihatan mempunyai sejarah yang panjang di kalangan pengamal perubatan awam. Disiplin perubatan menyembuh awam mempunyai pengetahuan dan tindakan pendekatan intelektual berkembang yang sepanjang sejarahnya telah berjalan bersama. Kemajuan telah dihasilkan dari pendekatan yang harmoni, pengetahuan yang baik diikuti dengan tindakan yang sesuai. Konsep ini senang didalilkan tetapi kurang senang disampaikan. Dalam praktiknya, dia telah menjadi ketegangan antara pengetahuan dan tindakan luas. Banyak pengamal kesihatan awam yang menumpukan pada pengetahuan tindakan yang lebih baik. Pengurusan kesihatan awam adalah mengenai pendekatan bersepadu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hakim binti Roslan, nombor metrik 284095 akan membentangkan mengenai kepentingan kesihatan awam. Salah satu kepentingan kesihatan awam adalah untuk mencapai tahap tinggi kesihatan penduduk melalui pembahagian perkhidmatan kesihatan yang adil. Hal ini sangat penting memandangkan keadaan kesihatan pekerjaan dapat membawa kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Seterusnya adalah melalui pembiayaan yang adil, di mana pembelanjaan mencerminkan kemampuan seseorang untuk membayar kos perawatan setiap pembelanjaan, tidak kira melalui status sosial ataupun umur. Selanjutnya, dasar kesihatan menyumbang kepada perubahan kesihatan individu dan peringkat komuniti. Melalui dasar awam, negara berhak untuk campur tangan dalam aktiviti sosial bagi memastikan keperluan masyarakat yang sihat dapat direalisasikan. Dari segi ekonomi pula, sistem kesihatan moden berbeza mengikut jumlah sumber yang dapat diperuntukkan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhannya untuk memastikan kesihatan yang seimbang dalam konteks tertentu. Malahan, ia juga berkemampuan untuk menggabungkan kaedah ini bagi memperolehi hasil yang terbaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syukrina binti Muhammad Syafi'i, matrik nombor 283865. Hari ini saya akan present berkenaan sumbangan kesihatan awam dalam menghadapi pandemik COVID-19. Sekarang Malaysia tersebar di satu dunia. Pentingnya tindakan awal untuk mengurangkan penularan menjadi semakin jelas, iaitu Malaysia, Kementerian Kesihatan mula rancang kesiapsiagaan pada 7 Januari, iaitu 2 minggu penuh sebelum kes pertama dilaporkan di negara ini. Sejauh itu, sebelum WHO menyatakan sebagai wabak, Malaysia memutuskan strategi Perintah Kawalan Pergerakan MCO pada 18 Mac 2020 yang ketat untuk memperlambatkan penyebaran. Walaupun strategi ini berkesan, namun ia menimbulkan cabaran besar bagi kedua-dua sektor kesihatan dan ekonomi. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia mengetahui usaha yang cepat dan terkoordinasi untuk menyesuaikan keseluruhan sektor kesihatan sebagai tindak balas terhadap pandemik COVID-19, terutama di peringkat perawatan primer. Seterusnya, untuk kesihatan awam, ia amat penting bagi membendung penularan wabak COVID-19, bagi mencegah dan mengawal kejadian penyakit berjangkit di kalangan masyarakat, bagi meningkatkan taraf kesihatan. Contohnya, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menempatkan alat pengimbas suhu bagi setiap memasuki premis. Seterusnya, kesihatan juga telah melakukan pengurangan kejadian penyakit dan kematian akibat jangkitan penyakit supaya ia tidak menjadi ancaman kepada kesihatan awam, iaitu seperti kuarantin diri bagi siapa yang mengalami simptom, dan tindakan awal adalah dengan masyarakat perlulah membuat tes COVID-19 RTK ataupun PCR pada klinik kesihatan yang berdekatan. Seterusnya, kesihatan menasihati masyarakat untuk mengikut langkah pencegahan yang telah ditetapkan, mematuhi proses operasi piawai iaitu SOP dengan mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dan sentiasa memakai penutup muka ketika berada di kawasan yang tertutup dan padat. Seterusnya, kesihatan awam membantu menyelamatkan nyawa dan melindungi manusia daripada wabak, iaitu dengan adanya program imunisasi bagi pemberian vaksin kepada masyarakat. Ia meningkatkan sistem imuniti dalam tubuh badan kita supaya mampu melawan virus COVID-19. Sesuai itu, ini dimaksudkan adalah memastikan sumber daya yang mencukupi untuk meneruskan layanan kesihatan penting, melindungi keselamatan dan kesejahteraan kedua-dua pesakit dan penyelia. Sebilangan besar ini memungkinkan oleh pelaburan awal dan komitmen negara untuk membangun sistem penjagaan kesihatan primer yang kuat dan terkoordinasi. Akhir kata daripada saya, cadangan dan penambahbaikan bagi kesihatan awal adalah mengadakan promosi atau kempen untuk kesedaran program imunisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat sedar bahawa pentingnya vaksin kepada tubuh badan kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan berkenaan kesimpulan. Walaupun sains menyediakan asas untuk kesihatan awam, nilai-nilai sosial telah membentuk sistem. Tugas agensi kesihatan awam bukan hanya untuk menentukan objektif untuk sistem perawatan kesihatan berdasarkan fakta tentang penyakit dan kesihatan, tetapi juga untuk mencari cara untuk melaksanakan tujuan kesihatan dalam sektor sosial. Batasan kesihatan awam telah mengubah dari masa ke semasa dengan persepsi mengenai masalah kesihatan dan sosial baru, dengan pengesaran politik, ekonomi dan ideologi dalam kerajaan negara. Sejarah kesihatan awam adalah mengenal pasti masalah kesihatan, mengembangkan pengetahuan dan kepakaran untuk menyelesaikan masalah dan mengumpulkan sokongan politik dan sosial di sekitar penyelesaiannya. Ujar mengenai skop kesihatan awam dan sejauh mana tanggungjawab sektor awam terhadap kesihatan berterusan hingga ke hari ini. Pembangunan asas saintifik untuk kesihatan awam memungkinkan adanya konsistensi dalam sistem kesihatan awam di seluruh negara. Bagaimana
Sistem tempatan menjalankan program ini sangat berbeza dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Mengubah nilai dari masa ke masa dan tempat telah memungkinkan banyaknya pelaksanaan program kesihatan awam di seluruh negara. Sekian, terima kasih.